Ikatan hidrogen. So apa yang penting dalam ikatan hidrogen? Mula-mula kamu kena tahu dulu siapa yang terlibat dengan ikatan hidrogen. Bukan semua sebatian terlibat dengan ikatan hidrogen. Secara ringkas je, ikatan hidrogen ni dia bawah pada ikatan kovalen. Okay, dia anak kepada ikatan kovalen. Okay, kenapa? Cuba kamu tengok. Kalau contoh-contoh pada buku teks pun, bila kita kata ikatan kovalen, maksudnya dia di antara atom bukan logam dan juga atom bukan logam. Okay, jadi siapa yang terlibat? So dia ada special dia. So untuk memudahkan kamu, so kita buat checklist lah, senang. Okay, kita buat checklist. Yang pertama, siapa yang boleh terlibat dalam ikatan hidrogen ni? Dia mestilah molekul yang ada H. So H tu apa? Atom hidrogen lah. Okay, mesti ada H. Kalau dalam molekul tu tak ada H, okay, maka dia tidak boleh membentuk ikatan hidrogen. Okay, yang kedua, hidrogen tersebut, okay, hidrogen dalam molekul, okay, macam ni, mesti terikat dengan phone. Saya tulis phone. Mesti terikat dengan phone. Apa itu phone? Okay, phone ni adalah atom okay, ada yang masuk sekejap. Dia adalah atom yang bersifat elektronegatif. Ingat lagi tak elektronegatif ni apa maksud dia? Siapa ingat elektronegatif apa maksud dia? Cepat, siapa ingat? Elektronegatif apa maksud dia? Senang jadi negatif. Okey, Hamzah dah ingat dah. Senang nak jadi negatif. Okay, maksudnya dia punya perangai ni nak jadi negatif lah. Okay, so kalau kita tengok checklist yang saya buat ni. Okay, yang pertama, siapa yang boleh terlibat dengan ikatan hidrogen? Dia molekul tersebut dia mesti ada H. Kemudian molekul tersebut H tersebut mesti terikat dengan phone. Okey, apa yang dimaksudkan dengan phone? Kat sini phone ni maksud dia F ni adalah fluorine. Okey, O mesti tahu kan, O adalah oksigen. Dan N tersebut adalah nitrogen. Kalau kamu perhati phone ni, okay, FON ni, dia terletak, dia bersebelahan. Dekat mana? Dekat petala yang kedua. Okay, petala yang kedua dalam jadual berkala unsur. Dia duduk di kumpulan, kumpulan 5, kumpulan 6, kumpulan 7. Kat situ. Dia duduk di belah kanan. Okay, belah kanan jadual berkala unsur. Yang mana kita tahu siapa yang duduk belah kanan, dia adalah bersifat elektronegatif. Okay, semakin ke bawah jadual berkala unsur, keelektronegatifan tu dah semakin berkurang. Okay, jadi siapa yang paling kuat elektronegatif ni adalah yang paling duduk di belah kanan dan juga di belah atas jadual berkala unsur. Okay, so kamu ingat yang tu. Kalau yang kedua, dia adalah kumpulan 5, 6 dan 7. Kumpulan 5, 6, 7 pula. Kumpulan 15, 16, 17. Okay, so fluorine, oksigen dan nitrogen. Okay, yang 3 ni sahaja yang akan membentuk ikatan hidrogen. Maksudnya kalau ada unsur lain, contohnya ada HS. Kalau ada HCl, tak boleh lah. Macam tu. Boleh? Boleh faham setakat tu? Nak senang, kamu ingat macam ni je. Ikatan hidrogen ni apa? Ikatan apabila ada satu unsur H, dia terikat dengan F, O ataupun N. Dia terikat 3 tu. Okay, so nak senang ingat H, phone. Kita ada handphone. Tapi ikatan hidrogen dia ada H, phone.
Okey, jom kita test tengok kamu faham ke tak faham. Okey, saya bagi contoh Nak tengok kamu faham ke tak. Okey, kalau saya ada NaCl, boleh tak dia bentuk ikatan hidrogen? Jawab, boleh tak dia bentuk ikatan hidrogen? Saya ada molekul NaCl, boleh tak dia bentuk ikatan hidrogen? Okey, Iman kata tak boleh, Syahid kata tak boleh. Okey, betul lah tu, tak boleh. Okey, sebab apa? Sebab dia tengok checklist kita mesti ada H. Oh, dia tak ada H. So, jadi automatik dia tak boleh mengalami ikatan hidrogen. Okey. Yang kedua, kalau saya tulis HCl, boleh tak? Boleh. Hamzah kata tak boleh. Divya kata boleh. Azim kata boleh. Okey, yang mana satu? Tak boleh. Kenapa? Sebab tengok, checklist yang kita yang pertama dia ada H. Betul tak dia ada H? Oh, betul dia ada H kan? HCl. Okey, tengok syarat yang kedua pula. Syarat yang kedua dia kata H tersebut mesti terikat dengan fon. Ada tak fon? Tak ada fon kan? So bila tak ada fon, yang dia ada Cl je. Cl tak boleh. Kita nak fon saja. So jadi dia tak boleh lah. Okay, kalau CO2, karbon dioksida, boleh tak membentuk ikatan hidrogen? Dia ada H tak? CO2 ada H tak? Tak ada. Dia tak ada H. Dia tak ada hidrogen. Karbon dioksida, molekul dia tak ada H. Kemudian dia tak ada fon. Dia ada fon dia ada fon, dia ada O. Tapi dia tak ada H. Maksud saya dua-dua syarat tu mesti penuhi. Kalau salah satu saja pun tak boleh. Okay, jadi yang ni tak boleh membentuk ikatan hidrogen. Okay, kalau HF, hidrogen fluorida. Boleh tak membentuk ikatan hidrogen? Boleh. Sebab apa? Sebab dia ada H, dia ada F. Dia ada salah satu. Bukannya fon tu tiga-tiga mesti ada, bukan tau. Dia salah satu saja. Okay, H dengan F, ikatan hidrogen. H dengan O, ikatan hidrogen. H dengan N, dengan nitrogen adalah ikatan hidrogen. Okay. So, bagi lagi satu contoh. Kalau saya ada H2O, boleh ke tak boleh dia membentuk ikatan hidrogen? Okey, boleh. Boleh. Boleh tak? Setakat ni faham tak? Bukan ada confuse lagi? Ada yang confuse lagi tak? Tak ada Okey, kalau tak ada, so kita pergi macam mana ikatan hidrogen terbentuk. Macam mana dia terbentuk ni? Okey, so simpelnya ikatan hidrogen, I ni ikatan ikatan hidrogen dia terbentuk. Okey, saya ambil dulu ayat dia. Okey, apabila atom hidrogen dalam suatu molekul dia tertarik ataupun terikat dia terikat dengan siapa? Dia terikat oleh atom fon. Fon ni tadi fluorine, oksigen, nitrogen dalam ayat ni penting. Molekul yang lain. Dia adalah ikatan hidrogen. Okay, kemudian dia membentuk ikatan tu dengan fon, tapi dia bukan berada dalam satu molekul, tapi dia duduk dalam molekul yang lain. Itu syarat penting dia. Sekejap Saya nak bagi contoh. Baru nampak kan? So kita tengok contoh. Contoh yang pertama. Katakan saya ada satu bekas. Dalam bekas ni katakan penuh air. Kamu rasa, saya lukis dulu lah. Ada air. So of course kalau saya ada air, mestilah saya ada molekul air kan dalam air.
Tapi takkanlah dalam sebalang ataupun sebaldi air tu ada satu je molekul air. Mestilah ada banyak. Okay, so saya lukis lagi H2O. Okay. So tengok apabila hidrogen, okay, katakan ini hidrogennya. Okay, dia terikat dengan fon. Okay, salah satu fon tu tapi dalam molekul yang lain. So yang kat sini, yang O, yang mana satu? O yang ni ke O yang ni? O nombor satu, O nombor dua. So mestilah O nombor dua. So dia bentuk dengan yang ni oksigen lain dia terikat dengan O dekat molekul yang lain. So yang kita panggil sebagai ikatan hidrogen tu kat mana? Yang ni. So saya buat ikatan macam tu. Boleh? So kalau kita tengok lagi kat sini, mana lagi H? Oh, ini ada H. Dia nak terikat ikatan hidrogen dengan siapa? So dengan O yang ni lah, O yang lain. Oksigen di bahagian molekul yang lain. Dia tak boleh molekul yang sama. Kenapa? Sebab kita dah belajar sebelum ni. Ikatan yang ni, ikatan yang sama, yang ni yang saya tebalkan ni, nampak tak yang saya tebalkan ni? Okay, yang ikatan apa? O, H mana B ni. Dia ikatan apa? Okay, Hamzah kata covalent. Okay, Syahid pun kata covalent. Yes, betul. Okay, bila dia dalam molekul yang sama, oksigen dan juga atom hidrogen tu, dia membentuk ikatan covalent. Kan kita dah belajar dalam tajuk ikatan covalent, dia share elektron, panggil ikatan tunggal. Tapi molekul yang lain-lain. Saya ada atom hidrogen, saya ada atom fluorine. Okay, molekul, saya ada dua molekul lah. Okay, yang ni molekul yang pertama, yang ni adalah molekul yang kedua. Okay, antara molekul yang pertama dan molekul yang kedua, ini yang kita dah belajar, Van der Waals. Okay, so jangan salah faham antara molekul dan molekul adalah daya Van der Waals. Dia bukan tarikan, dia adalah daya Van der Waals. So antara H dalam molekul yang satu dan antara F dalam molekul yang lain. So antara H dengan F inilah yang kita panggil sebagai ikatan hidrogen. Okay, katakan saya ada N. Okay, kemudian yang ni adalah amonia. Saya ada amonia. Okay, saya ada dua molekul ni. Okay, yang mana satu adalah ikatan hidrogen. So yang ikatan hidrogen adalah Syahid. Okay, tengok bagi ni. Okay, kamu boleh nampak ni kan? Let's cuba kat dulu. Yang ni, sekarang ni saya ada molekul HF, okay, hidrogen fluorida. Pada molekul yang pertama, okay, yang saya ada ialah F. Okay, pada molekul yang kedua, molekul air, saya ada H. Ada mesti antara H dengan F, H dengan N ataupun H dengan O. Tiga tu sahaja kita panggil dia adalah adalah ikatan hidrogen. Okay, so ini adalah ikatan hidrogen. Kamu tak boleh dengar penjelasan saya pun. Okay, cuba tengok dekat gambar rajah yang saya share. Gambar rajah okey kan? Okay, so saya hati yang sekarang ni yang penting kamu tahu mana ikatan hidrogen. Mana satu ikatan hidrogen. Sekarang ni faham tak? Contoh yang terakhir yang saya bagi dekat depan ni. Okay, saya nak bina konsep dekat otak kamu. Okay, bukannya ikatan hidrogen ni antara molekul yang sama je tau. HF dengan HF. Molekul air dengan molekul air. Molekul amonia dengan molekul amonia. Tak, bukan. Dia tak semestinya dalam molekul yang sama. Okay, andai kata kalau ada molekul yang macam contoh yang saya bagi ni, saya ada hidrogen fluorida, kemudian saya ada H2O, saya ada air. Molekul yang lain
Boleh? Maksudnya antara ikatan yang di antara molekul-molekul lain pun dia boleh membentuk ikatan hidrogen. Okey, kalau kamu perhatikan dekat contoh yang saya bagi tadi ni, kalau kita ada H kita ada H, ikatan molekul lain lah. Okey, ada H, ada F. Kat sini pun ada. Okey, ni nampak tak? Kat sini ada O. Kat sini ada H. Pun dia boleh membentuk ikatan hidrogen. Maksudnya kata ikatan hidrogen ni dia boleh bentuk kat mana-mana je. Janji dia ada H dengan phone. Okey, boleh? Saya nak pergi pada bahagian yang terakhir dalam ikatan hidrogen ni. Ikatan hidrogen ni tak banyak pun. Sebenarnya ikatan hidrogen ni dia adalah tajuk baru untuk kamu. KBSM dulu tak ada. Jadi sebenarnya dia bukanlah nak tekankan sangat. Ikatan hidrogen ni cukup kalau kamu dapat idea macam mana dia terbentuk. Okey, idea dia, basic idea dia adalah antara H dengan phone tadilah. Okey, tapi syarat dia mesti molekul yang berbeza. Tak boleh dalam molekul yang sama. Okey, sekarang ni kita pergi kepada kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bahan. Maksudnya, kalaulah satu molekul tu ada ikatan hidrogen, apa kesan dia pada sifat fizik dia? Okey, kita hanya akan tengok dua sahaja sifat fizik. Okey, sifat fizik kita hanya akan tengok dua sahaja. Yang pertamanya kita akan tengok dari segi TLTD. Dah tahu dah kan TLTD apa? Okey, yang kedua kita akan tengok dari segi dia larut air ataupun dia tak larut air. Okey. So kita pergi dulu pada yang pertama. Kita tahu sebelum ni, okay, kita ulang sikit tentang ikatan kovalent. Okay, sebab kita nak buat perbandingan, baru senang. Okay, ikatan kovalent sebelum ni kita dah belajar, TLTD dia tinggi ke rendah? Kita memang dah tahu dah dia di antara bukan logam dengan bukan logam. Okey, sekarang ni TLTD dia tinggi ke rendah untuk ikatan kovalent? Kita dah belajarkan perbezaan antara ikatan kovalent dengan ikatan ionik. So yang mana yang mempunyai ikatan, yang mana yang mempunyai takat lebur dengan takat didih yang tinggi? Okey, ada yang jawab rendah. Okey, semua jawab rendah. Okey, betul. Okey, yang asalnya dia adalah rendah. Maksudnya dia tak kuat lah. Daya ikatan dia tu bersifat lemah. Kan, jadi sedikitlah haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tersebut. Ingat bila kita sebut sahaja pasal TLTD, so mesti ingat cara nak jawab soalan dia adalah SDH. Okey, so sekarang ni kamu perhati tengok, saya lukis dua molekul. Okay, satu saya lukis kalau air dengan molekul air, dan satu lagi saya lukis karbon dioksida dan juga karbon dioksida. Okey, sebelum tu. Okey, antara air dengan air adanya ikatan, adanya daya van der Waals. Okey, sama juga. Ini antara molekul dengan molekul, sebab dia kovalent dengan kovalent dia adalah daya van der Waals. Okey, warna biru ni adalah daya van der Waals. Okey. Yang ikatan warna merah ni, adalah ikatan kovalent. Okey, saya nak ambil warna tu. Okey, warna hijau yang ni, okey, adalah ikatan, ikatan apa ni? Warna hijau ni ikatan apa? Yes, ikatan hidrogen. Okey, sekarang kamu tengok molekul air, kita ada molekul air, karbon dioksida. Molekul air ada ekstra satu ikatan, iaitu ikatan hidrogen. Tapi kalau karbon dioksida, dia tak ada ikatan hidrogen. So apa bezanya dengan tadi? Kamu rasa takat lebur dengan takat didih yang molekul air lebih tinggi ke ataupun karbon dioksida yang lebih tinggi? Dia sama je,
Cuma yang air ni dia ada ekstra lagi satu ikatan. Secara logiknya, bayangkan kamu ada dengan kawan kamu, katakanlah Syahid dengan Zakuan. Okay, kamu tarik tali satu, kan? Tapi kalau Afia dengan Hamzah, dia guna dua tali tarik sama-sama. Dia pegang dua tali. So agak-agaknya kalau saya nak panaskan kamu tu kan, saya nak putuskan ikatan kamu tu, ikatan siapa yang lagi susah nak putuskan? Yang pegang satu tali ke yang pegang dua tali? Yang mana yang senang untuk saya putuskan? Secara logik, okey, maksudnya semuanya ada pemikiran logik di sini. Okey, Hamzah boleh fikir secara logik, Syahid boleh, Zakuan boleh, okey, Karina boleh. Mestilah dua tali, betul tak? So jadi, yang molekul air ni lah yang lebih susah untuk kita putuskan ikatan dia. Okey, maka apa jadi dengan TL dan TD dia? Takat lebur dengan takat DD dia apa jadi? Lagi rendah ke lagi tinggi? Kita susah nak putuskan dia. Kena guna lagi banyak haba ke lagi sikit haba? Mestilah lagi banyak haba, betul tak? Bila lagi banyak haba, maksudnya suhu tu lagi tinggi ke lagi rendah? Takat ni suhu tau. Suhu dia tak berubah kan? Okay, so mestilah lagi tinggi. Betul tak? Suhu tu lebih tinggi, takat lebur, takat didih ni suhu. So suhu dia tinggi lah. Boleh. Berbeza dengan karbon dioksida. Karbon dioksida ni hanya ada ikatan kovalent yang kuat lah. Yang kuat antara atom-atom dia sebab dia sharing elektron. Kemudian dia hanya ada van der Waals yang bersifat lemah. Nama pun van der Waals yang bersifat lemah. Tetapi berbeza dengan molekul air, dia ada juga ikatan van der Waals tu. Daya van der Waals tu dia ada ikatan kovalent. Ikatan hidrogen ni dia lebih kuat. Kalau kamu nak banding ikatan hidrogen, dia lebih kuat berbanding dengan ikatan sebab ikatan hidrogen, sebab dia ialah ikatan hidrogen ni, kan kita kata tadi O ni dia bersifat negatif. Bila dia, kamu bayang macam ni, asalnya H dengan O, dia sharing elektron. So ni dalam petala dia ni, dia sharing elektron. O ni dia bersifat, dia suka elektron. Dia suka jadi negatif. Dia suka negatif, so dia suka elektron lah. Jadi dia ni lebih tarik tau, dia lebih tarik elektron berbanding dengan H ni. Maksudnya bila pusing tu nanti, bila bulatan dia tu, bulatan yang O ni, sharing O ni, elektron valence O ni, petala yang terakhir tu lagi dekat dengan H. H sebenarnya duduk ni, sebenarnya dia buat macam ni. Bulatan dia sebenarnya macam ni. So elektron tu duduk mana? Elektron tu duduk dalam ni. Elektron tu duduk dalam ni kan. Sebenarnya oksigen tu dia tarik elektron dekat dengan dia. So bila dia tarik elektron dekat dia, sebenarnya dia bersifat separa negatif. Yang ni separa positif. Tapi yang ni kamu tak perlu tahu pun. Okay, saya cuma nak beritahu je. Okay, sebab tu kita panggil elektronegatif. Dia suka tarik elektron. So bila daya tarikan positif dan juga negatif, dia akan tertarik antara satu sama lain kan. Okay. Sebab tu dia kuat. Sebab kita belajar dalam ikatan ion. Ikatan ion dia terjadi sebab ada satu ion positif, satu ion negatif. Dan bila ikatan ni berlaku antara positif dengan negatif, dia adalah bersifat kuat. Jadi yang ni dia separa positif, separuh negatif. So dia pun lagi kuat lah berbanding dengan ikatan kovalent. Macam tu, faham? Faham tak? Faham tak pasal cerita ni? Tapi jangan risau. Yang ni saya hanya nak bagi tambahan pemahaman sahaja bagi kamu. Kamu tak ingat pun tak apa. Okay, so yang penting kamu kena tahu ikatan hidrogen lebih kuat berbanding dengan daya van der Waals dan juga ikatan kovalent. Tapi yang paling kuat siapa? Yang paling kuat ikatan ion. Ikatan hidrogen ni dia kurang kuat daripada ikatan hidrogen sahaja. Tapi berbanding dengan ikatan kovalent dengan ikatan daya van der Waals, dia lebih kuat. Macam tu. Okay,
So kita dah dapat jadi apa kesan dia yang pertama? Kesan dia pertama, kalau suatu bahan itu dia ada ikatan hidrogen, takat lebur dan takat didih dia akan lebih tinggi. Okey. So sekarang kita nak tengok kelarutan dia dalam air pula. Okey, so yang kedua, dia larut air atau dia tak larut air. Okay, sebenarnya dia akan jadi larut air. Kenapa larut air? Kamu bayangkan ini ada air, ada molekul air. Dalam bekas ni, bekas kecil ingat, bekas besar sikit. Okay, dalam ni dia ada molekul air. So kamu bayangkan ada molekul lain yang menghampiri. Contoh dia ada amonia. Okay, amonia datang dekat. Amonia ni kita nak larutkan dalam air. Kita nak tengok dia larut ke dia tak larut. Okay, seperti mana yang saya cerita dalam yang lepas. Okay, kamu tengok ni. Ni ada N. Dia ada H. N dengan O dia tak tertarik dia tak tertarik Okay, so ia akan bentuk ikatan kat sini. Ikatan hidrogen. O ni pun nak bentuk ikatan juga. Dia bentuk dengan H yang ni. Nampak ikatan hidrogen lagi. Okay, so jadi dia tertarik amonia ni amonia. Amonia ni akan masuk ke tak dalam air? Amonia akan masuk ke tak dalam air? Masuklah kan? Sebab ada orang tarik dia. Ada ikatan hidrogen. Dia tarik macam mana? Dia tarik dengan ikatan hidrogen tu. Dia tarik masuk. Bila tarik masuk dalam air, maka confirm larutlah. Masuk dalam air kan? Larutlah. Boleh? Okay, jadi apa kesan dia terhadap sifat fizik? Takat lebur dengan takat didih akan lebih tinggi dan juga ketelarutan dalam air tu dia tinggi. Boleh? Dia akan larut air. Sebenarnya senang je kalau kita nak tahu bahan tu dia larut air ke tak. Cara dia macam mana tahu? Kalaulah suatu bahan tu, contoh saya ada bahan bahan A. Saya ada bahan A. Saya nak tahu dia larut air ke dia tak larut air. So apa yang saya buat ialah saya tengok dia punya molekul. Dia boleh tak bentuk ikatan hidrogen dengan air? Kalau dia boleh bentuk ikatan hidrogen dengan air, dia confirm larut. Kalaulah bahan A ni, dia tak boleh bentuk ikatan hidrogen dengan air, confirm dia tak larut. Faham? Maksud saya, semua bahan ataupun molekul yang boleh membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air, dia adalah larut dalam air. Secara automatik dia larut dalam air. Okay. So dalam buku teks kamu, dia bagi contoh apa? Dia bagi contoh rambut. Ikatan hidrogen dia bagi contoh rambut. Kenapa bila kamu mandi, bila kamu basahkan rambut kamu, rambut kamu basah, dia akan melekat antara satu sama lain. Kenapa? Ni contoh ni rambut, helaian rambut yang pertama, helaian rambut yang kedua. Sebenarnya kenapa? Sebabnya ialah disebabkan oleh ikatan hidrogen. Kenapa? Okay. Dekat kamu punya rambut ni sebenarnya dia ada molekul OH tau. Ni adalah ni molekul OH dekat rambut. Okay, bayangkan ada air yang datang. Okay, air banyak ni air. Okay, ada H. Okay, air. So, bila ada air, secara tak langsung, O dengan H, dia akan bentuk ikatan hidrogen. Lagi mana? Yang ni, O dengan yang H yang ni akan bentuk ikatan hidrogen. H dengan O yang ni akan bentuk ikatan hidrogen. Nampak tak? So bila dengan adanya ikatan hidrogen, dia tertarik antara satu sama lain. So bila tarikan tu berlaku, jadi dalam buku teks dia bagi ada satu kertas, kemudian dia lukis jari kan. Alamak, jari boleh tu. Okay. So jari kamu basah kan. Nak bilik kertas dalam mulut kan, ambil air liur sikit, lepas kita pun bilik kertas tu kan. So kertas tu senang sikit kita nak bilik kertas tu. Okay, kenapa? Reason sama. Bila tangan kamu basah, air liur kamu tu H2O. Dekat kertas ni dia ada satu molekul.
molekul dia sukrosa. Sukrosa ni ada juga OH. Ada OH juga. Ada banyak OH lah. Okay. Jadi dia akan bentuk ikatan. Ni akan terbentuk ikatan ni antara ni. Kan ada banyak lah ni. Dia tak lukis banyak lah. Dia ada lah ni banyak OH. Kan? So dia akan melekat lah. Kan dia akan melekat antara satu sama lain. So yang ni akan melekat dengan yang ni. Okay, H ni. So jadi ikatan hidrogen. So sebab itulah bila kamu senang nak bilik kertas yang bila jari kamu basah. Okay, sampai situ faham tak? Nak tahu faham ke tak? Meh kita cuba. Soalan 1. Boleh nampak tak? Dia kecil. Okay, soalan yang pertama. Boleh nampak tak apa jawapan kamu? Okay, type jawapan kamu dekat chat. Mana yang lain ni yang aktif berapa orang yang ni? Saya duk tengok yang duk komennya orang yang sama je. Orang lain ni ada ke tak ni? Okay, jawapan nombor 1. Apa jawapan dia? A. Okay. Okay, good. Betul lah A. Kan? Sebab apa A? Sebab A sahaja yang ada H dengan phone. Kan? Yang ni saja ada phone. Yang ni ada P. Oh, tak boleh. Yang ni ada H. Okay, oh ada S. S kita tak mahu. Kita nak phone. Kan? Kamu nak iPhone kan? Betul tak? Okay, kamu nak phone lah. So kami ingat macam tu. Oh, HCl. Tak ada phone. Tak mahu. Okay, so jawapan dia confirm A. Okay, untuk soalan 2 pula. Okay, C, Adam kata C. Okay, Muka kata C. Zakwan kata C. Syahid, Sufi, Melida kan. Okay, Alia kata C. Felicia kata C. Okay, so semua kata C. Saya harapnya jawapan peribadi kamu lah kan. Jangan tengok orang paling atas sekali C, kamu pun hentam C. Okay. Yes, jawapan dia adalah C. Tadi kita dah belajar kan, larut air tu sebab apa? Sebab ada ikatan hidrogen. Jangan tengok dah ikatan lain. Sebab ikatan hidrogen lah. Sebab dia larut dalam air. Okay. So nombor 3. Kenapa karbon dioksida mempunyai takat didih yang lebih rendah daripada air? Tadi kita belajar kan, air lagi tinggi dia punya takat didih dia. TD dia lagi tinggi. Kenapa? Yang ni dia tanya kenapa karbon dioksida ni TD dia rendah. Semua bagi jawapan sama je. Nak tukar jawapan lain. Okay, semua setuju je dengan orang yang pertama bubuh ya. Semua kata D. Kenapa Sekejap kita tengok jawapan D. Air membentuk ikatan hidrogen antara molekul manakala karbon dioksida tidak. Betul lah. Yang itulah kan. Sebab jawapan A confirm tak lah. Dia kata sebab gisim. Oh, tak ada kaitan dengan gisim kan. Larut air dengan tak larut air tak ada kaitan dengan takat didih. Takat didih sekarang tentang takat didih. So bila takat didih, so mestilah cerita pasal SDH. S tak ada apa. Okay, D. Daya. Daya tu ikatan jugalah kan. Ikatan. Daya ataupun ikatan. Okay. Barulah haba tu akan tinggi. Kalau daya kuat, haba akan tinggi. Kalau daya lemah, haba akan rendah. So betul jawapan kamu D. Okay, so semua boleh jawab soalan. So saya harap clear lah tentang ikatan hidrogen.